lihat. Satu, dua, tiga. Tak tahu sang kekasih lagi bodoh. Hello rakan-rakan penonton filem. Kali ini saya akan membawakan storyline alur filem Fishing Platform atau dipanggil Jermal. Filem Fishing Platform merupakan sebuah indie film, independent film dari negara Indonesia bergenre drama emosi kemanusiaan, dirilis pada tahun 2009, berdurasi sepanjang 1 jam 30 minit. Semoga storyline alur filem Fishing Platform atau Jermal saya ini dapat memberikan kepada penonton tips-tips dan hint tentang isi alur cerita filem ini. Filem Fishing Platform atau Jermal ini mengisahkan tentang naluri seorang budak berusia 12 tahun bernama Jaya dihantar ke sebuah platform ikan jauh di tengah lautan untuk ditemukan dengan ayahnya yang bernama Johar yang menjadi supervisor di pelantar ikan. Namun Johar tidak pernah mengetahui dia mempunyai anak, menyebabkan Johar tidak menerima Jaya sebagai darah dagingnya. Ada 4 karakter penting iaitu Jaya dan Johar, diikuti Bandi yang merupakan pembantu Johar yang OKU bisu, dan Jion, seorang remaja belagak ketua yang sentiasa membuli Jaya semasa di pelantar ikan. Alur filem dimulakan dengan perjalanan bot yang dinaiki Bandi dengan membawa bersamanya Jaya menuju ke pelantar ikan. Setelah memunggah barang-barang ke atas pelantar, Bandi menyerahkan surat dan memperkenalkan Jaya kepada Johar. Namun Johar enggan melayan. Aku tak punya anak. Aku bukan bapakmu. Johar menyuruh Bandi menghantar saja Jaya balik, namun Bandi menegah kerana Jaya akan membocorkan keberadaan Johar kepada polis jika dihantar pulang. Jaya pula terpaksa menyesuaikan diri dan mula dibuli Jion yang memanggil Jaya sebagai profesor. Jaya sedih namun cuba bertahan menghadapi kesukaran hidup dibuli dan terpaksa bekerja di pelantar sementara Johar terus tidak mengindahkan Jaya. Kau ya. Oh ingat, jangan turunkan bendera. Tak boleh. Jaya akhirnya tidak tahan lalu ingin kembali dengan bersampan kotak melarikan diri namun gagal. Ayo bro. Apa bos? Ayo taruh dibuka yuk. Ada berani Kini berapa? Jaya terpaksa melakukan pelbagai pekerjaan bagi menserasikan keadaannya. Bandi bengang dengan sikap Johar menyisihkan Jaya lalu membuang kotak surat milik Johar ke laut. Kotak itu mengandungi surat-surat ibu Jaya. Lalu Johar terjun mengambil semula kotak dan mula mengeringkan surat-surat sambil kemudian dia membaca surat-surat itu satu persatu. Nah, di sinilah turning point-nya. Sementara itu, rakan-rakan di pelantar mula rapat dengan Jaya dan Jaya sekarang sudah berani menegakkan haknya di depan Jion. Itu kan botolku. Pelan. Johar yang terpana membaca surat-surat arwah isterinya terlihat satu lukisan Jaya di mana Jaya melukiskan Johar sebagai pengkhianat dan ini menyebabkan Johar naik angin dan tension lalu memukul Jaya. Itu bilang apa lagi orang-orang itu bilang? Kau pikir aku pengkhianat? Johar mula insaf dan cuba berbaik-baik dengan Jaya. Namun Jaya yang kecewa kini dingin malah melabelkan Johar sebagai pembunuh. Jadi betul kan? Kau udah bunuh orang kan? Ya kan? Apa?
Ini memaksa Joha menulis surat penerangan untuk dibaca Jaya. Balikan! Udah aku peringatkan kau. Balikan! Sementara itu, berlaku pergelutan antara Jaya dan Jion, di mana kemarahan Jaya memukul Jion menakutkan Joha kerana khawatir Jaya akan membunuh Jion tanpa niat, seperti mana Joha lakukan 12 tahun dahulu yang menyebabkannya lari bersembunyi di pelantar ikan itu. Kerana itu, Joha mengurung Jaya di bangsal, namun Jaya mengancam Joha dengan parang, yang akhirnya kemarahan Jaya mula surut bila membaca surat-surat Joha dan ibunya. Waktu aku tahu kalau ibumu punya kekasih, aku gelap mata. Jaya, surat ini ditulis terlambat 12 tahun. Aku sudah membunuh orang. Tapi tidak seperti yang kau bayangkan. Sehat. Aku lepas kendali. Aku panik. Kini baru Jaya faham ayahnya membunuh kerana marah ibunya berhubungan dengan lelaki lain. Cerita pun hampir tamat bila Joha memutuskan untuk kembali ke bandar, menyerahkan takdirnya di sana, walaupun Jaya cuba menghalang. Sewaktu di dalam bot, Joha bertanya Jaya, apakah kata-kata akhir arwah ibunya, lalu Jaya memberitahu, ibunya menegaskan kepadanya bahawa Joha sebenarnya adalah seorang suami yang baik. Cari bapakmu. Dia itu orang baik. Lalu cerita filem ini pun tamat. Nah, inilah alur ringkas filem ini. Dan ringkasan saya, kadang-kadang manusia tiada pilihan menghindari nasib. Semoga tayangan ini dapat memberikan tips dan hints tentang filem ini yang bertemakan kewarasan kemanusiaan. Penonton boleh subscribe channel ini untuk mendapatkan hint-hint storyline alur cerita filem-filem lain yang saya saring. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Ang asin terpuntir dalam lubang-lubang jaring. Bisa. Itu hampir semenit. Kali-kali, aku sampai 6 menit. Banyak-banyak. Naik. Berapa? 67 detik. Berapa menit itu? 6. Tak tahu sang kekasih lagi bogoh.